Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada minggu ini kita akan teruskan dengan pembelajaran kita. Kita masuk dalam bab 1, pengenalan kepada kimia. Bab 1 ini berada di bawah tema kepentingan kimia. Belajar apa yang awak akan belajar dalam bab ini adalah pertama sekali awak akan tahu, awak akan faham apakah yang dimaksudkan dengan kimia, apa kepentingan bidang kimia dalam kehidupan seharian kita, dan apa sumbangan bidang kimia ni, apa perkembangan bidang kimia ni dalam menghasilkan produk-produk yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, sebelum kita mula, pastikan dengan pelajar sekarang ada buku teks kimia tingkatan 4 dan kamu boleh rujuk bermula dari muka surat 2 sehingga muka surat 10. Yang ini adalah gambar yang dari buku teks kamu pada muka surat 4. Baik, yang perempuan tu bercakap, wah cantiknya bunga api ini. Kenapakah bunga api dapat menghasilkan begitu banyak warna yang menarik? Dan kawan dia jawab, bunga api memang nampak menarik terutamanya pada waktu malam. Warna menarik ini disebabkan oleh campuran bahan kimia yang ada dalam bunga api. Apakah itu kimia? Kawan ditanya apa sebenarnya maksud bagi kimia. Kimia adalah ilmu sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim berasal daripada perkataan Arab iaitu al-kimia. Jadi kimia ni adalah salah satu cabang sains. Dia kaji mengenai struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Yang asasnya adalah jirim. Baik, seperti yang kamu dah tonton pada minggu lepas, kamu ada lihat saya dah beri tunjukkan pada kamu satu video, yang mana tajuknya adalah Life Without Chemistry. Maksudnya di situ apa yang berlaku jika dalam kehidupan harian kita ni tidak ada bahan kimia. Sebenarnya kamu sedar atau tidak sedar, apa-apa sahaja benda yang berada di sekeliling kamu pada ketika ini, semuanya merupakan bahan kimia. Paling asas adalah air yang kita minum. Air masak, air biasa, air kosong. Kalau dalam sains kita panggil air itu H2O. Maksudnya dia ada H dan O. H dan O adalah sejenis bahan kimia. Jadi sebenarnya kita ini memang dah dikelilingi dengan bahan-bahan kimia. Contohnya ubat gigi, pencuci muka, sabun, shampoo, kemudian pakaian kamu, warna pada pakaian kamu. Jadi apa-apa sahaja benda yang di sekeliling kita ini merupakan bahan kimia. Kita lihat apa itu bahan kimia dalam kehidupan seharian. Dalam makanan, semua makanan kita ada pengawet. Kalau kita nak makanan tu tahan lama, contohnya roti, kita nak makanan tu tahan lama, kita mesti letak pengawet. Fungsinya supaya makanan tersebut tahan lebih lama. Dan yang kedua, kita nak makanan tu nampak lebih menarik, kita letak pewarna. Kita ada berbagai-bagai jenis pewarna. Kemudian kita nak makanan itu rasa dia sedap. Makanan itu ada rasa oren, makanan itu ada rasa coklat, kita perlu letakkan perisa. Yang keempat, pengantioksida. Yang ini kita letakkan dalam contohnya minyak. Kemudian yang kelima, penstabil. Penstabil ni biasanya kita akan letak di dalam sos, chili sos, sos tomato. Biasanya benda-benda begitu dia memerlukan penstabil. Kemudian dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian pun memang kita banyak guna bahan kimia. Contohnya herbisid, pestisid. Herbisid dengan pestisid tu untuk membunuh haiwan-haiwan perosak, serangga, fungisid, baja, hormon. Dalam bidang perubatan pula, kita ada ubat-ubatan. Ubat-ubatan tu diperbuat daripada bahan kimia. Contohnya antibiotik, antiseptik, vitamin, kemoterapi dan analgesik. Dalam bidang industri, cat dihasilkan daripada bahan kimia. Polimer, kaca, seramik, deterjen, bahan pencuci, pewarna pakaian, dan alloy. Semua ini adalah diperbuat daripada
bahan kimia, dan semua ini digunakan dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya adalah sumbangan teknologi kimia. Apakah sumbangan teknologi kimia kepada perkembangan teknologi kita pada masa kini? Okey, kajian dalam pelbagai bidang kimia ni sentiasa dijalankan. Okey, apa kajian tersebut? Kajian tersebut merangkumi bidang biokimia, botani, forensik dan sebagainya. Banyaklah bidang-bidang yang berkaitan ni yang kita buat kajian. Teknologi kimia semakin meningkat sekarang sesuai dengan perkembangan teknologi dunia masa kini. Teknologi yang kita guna pada zaman 60-an, 70-an, 80-an dulu mungkin dah tak sesuai dah untuk kita guna pada zaman sekarang, sebab zaman sekarang kita sudah makin canggih. Jadi apa sumbangan teknologi kimia kepada manusia pada masa kini? Salah satu contohnya adalah teknologi nano. Teknologi nano ataupun nanoteknologi ini adalah sains dan teknologi mengenai benda halus yang bersaiz kurang daripada 100 nanometer. Mungkin kamu pernah dengar perkataan nano tu, tapi mungkin kamu tak tahu bagaimana ukuran nanometer. 1 nanometer adalah lebih kurang panjang 3 atom yang disusun secara selari. Dia ibarat macam ni lah. Sehelai rambut manusia, sehelai rambut kita ini mempunyai garis pusat 80,000 nanometer. Dan 1 nanometer adalah satu bahagian daripada sehelai rambut kita yang dibelah kepada 80,000 bahagian. Jadi kamu bayangkan betapa kecilnya saiz benda ini, iaitu rambut kita itu dibelah kepada 80,000 bahagian. Satu bahagian itu adalah bersamaan dengan 1 nanometer. Begitulah gambaran bagaimana ukuran 1 nanometer. Kita lihat apa kegunaan nanoteknologi ini dalam bidang kimia. Yang pertama adalah kegunaan nanoteknologi ini kita dah guna dalam pemberian ubat, ubat anti-kanser. Yang mana bila ubat ini bersaiz yang sangat-sangat halus, dia lebih tepat dan berkesan. Contohnya ubat anti-kanser itu boleh dibawa terus ke sel kanser, sebab dia terlalu halus, jadi dia terus direct pergi ke sel kanser dan matikan sel kanser tersebut tanpa menjejaskan sel-sel normal lain di sekeliling sel kanser tu. Sebab dia terlalu halus, jadi dia terus pergi menuju ke sel kanser dan matikan sel kanser tersebut. Kemudian dalam bidang pemakanan, teknologi nano boleh membantu menghasilkan makanan yang lebih sedap, berkhasiat dan lebih selamat untuk dimakan. Penyimpanan makanan dengan teknologi nano lebih baik dan tahan lama. Contohnya, menghasilkan plastik penyimpan makanan yang dimasukkan silver nanopartikel yang boleh membunuh bakteria. Ini dalam bidang pemakanan. Juga boleh guna teknologi nano. Kemudian teknologi nano juga boleh menghasilkan bahan yang lebih kuat. Contohnya menghasilkan sesuatu bahan dengan karbon partikel bersaiz nano seperti tiub nano. Salah satu contoh adalah baju kalis peluru. Di samping ianya lebih kuat, ianya juga lebih nipis. Selain itu, lapisan luar cat kereta yang menggunakan teknologi nano bagi menghasilkan selaput pelindung ataupun coating yang boleh melindungi cat dan cala. Jadi, teknologi nano ini sangat banyak kelebihan dia, dan dia boleh diguna dalam pelbagai bidang, termasuklah industri, cat kereta ke, makanan ke, perubatan. Jadi teknologi nano ini adalah sesuatu yang sangat berguna. Seterusnya kita lihat apa kerjaya ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kimia. Yang disenaraikan di sini sama dengan buku teks kamu. Hanya sebahagian sahaja. Ada banyak lagi kerjaya-kerjaya pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kimia. Contoh kita lihat dulu. Dalam bidang bioteknologi, apa contoh kerjaya? Boleh jadi penyelidik bioteknologi.
saintis lah. Kemudian boleh jadi jurutera bio perubatan. Dalam bidang farmaseutical ataupun dalam bidang farmasi, contoh kerjaya adalah ahli farmasi dan doktor. Okey, kemudian dalam bidang kosmetik, contoh kerjaya adalah ahli kimia kosmetik, iaitu orang yang menghasilkan bahan kosmetik ataupun pakar runding kosmetik. Seterusnya, teknologi hijau, contoh kerjaya adalah ahli kimia teknologi hijau dan jurutera engineer. Dan dalam bidang nanoteknologi, contoh kerjaya adalah jurutera nanoteknologi dan ahli sains pemakanan. Okey, ini hanyalah sebahagian sahaja contoh-contoh kerjaya yang berkaitan dengan bidang kimia. Ada lagi banyak contoh. Okey, doktor, jurutera, guru, saintis, okey, dan banyak lagi lah. Seterusnya, bila kita sebut mengenai sains ataupun kimia, biologi, fizik, bidang-bidang ini sudah sinonim dengan membuat eksperimen ataupun melakukan penyiasatan saintifik. Dan saya yakin kamu pernah sekurang-kurangnya 3-4 kalilah buat eksperimen. Bermula dari kamu tingkatan 1 sehinggalah kamu tingkatan 3. Kamu pernah didedahkan dengan bagaimana nak menjalankan eksperimen. Dan saya yakin kamu dah tahu dah apa itu langkah-langkah penyiasatan saintifik. Apa langkah-langkah yang perlu kamu lakukan apabila kita nak buat eksperimen, apabila kita nak melakukan penyiasatan saintifik. Okey, kita lihat dulu dialog dalam gambar ini. Anak dia berkata, "Mak, sudah lama saya kacau garam ini. Kenapa masih terdapat ketulan garam lagi?" Dan adik dia pula tanya, "Mengapa ketulan garam itu tidak larut?" Si abang ni dah kacau lama dah garam tu tapi tak larut-larut lagi. Dan adik dia pun pelik. Jadi mak dia jawab, "Abang dan adik, cuba tambah sedikit air panas ke dalam garam itu." Maksudnya abang dia kacau tanpa guna air panas. Dia guna air paip biasa. Dan garam itu lambat untuk larut. Kemudian mak dia bagi cadangan, tambahlah ke dalam air garam tersebut sedikit air panas. Okay. Dan secara logiknya kita boleh fikir, apabila kita kacau garam ke gula ke menggunakan air panas, dia mestilah lebih cepat larut berbanding kita guna air yang biasa. Okey, kita lihat langkah-langkah dalam kaedah penyiasatan saintifik. Okay, kaedah saintifik itu apa? Suatu kaedah sistematik yang diguna pakai oleh ahli sains atau penyelidik dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan sains. Kaedah ini melibatkan beberapa langkah umum bagi membolehkan sesuatu permasalahan dapat diselesaikan melalui kaedah yang betul. Okey, semasa kita membuat penyiasatan saintifik ataupun membuat eksperimen, kita mesti ada langkah-langkah yang tertentu. Kita mesti rancang dulu kita nak buat apa. Kemudian kamu ambil radas ke, barulah kita boleh jalankan eksperimen. Barulah eksperimen tersebut berjalan dalam langkah yang betul dan keputusannya nanti akan tepat. Kita lihat langkah yang pertama, membuat pemerhatian. Membuat pemerhatian ni kita guna deria penglihatan, kita guna deria yang kita ada. Contohnya penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Kemudian setelah kita membuat pemerhatian, kita lihat, dengar, sentuh, rasa dan bau, kita perlu buat apa? Kita perlu buat inference. Inference ni kesimpulan awal. Sebelum buat eksperimen, kita mesti buat dulu kesimpulan awal. Contohnya tadi, kita dah lihat garam itu, ketulan tu masih tak larut walaupun dah dikacau lama. Okey, kemudian inference kita adalah gunalah air panas supaya garam tersebut cepat larut. Kita guna pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk buat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Kemudian selepas kita buat inference, kita perlu kenal pasti masalah. Kemukakan soalan berdasarkan inference yang dibuat. Jadi kita kenal pasti masalah, kenapa garam tak larut dalam air biasa. Adakah garam tu akan lebih cepat larut jika kita guna air yang lebih
panas. Seterusnya, membuat hipotesis, membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Jadi, buatlah hipotesis. Kita dah kenal pasti masalah tadi, kenapa garam ni tak larut dalam air biasa. Maka kita buatlah hipotesis, jika garam dilarutkan di dalam air panas ataupun suhu yang lebih tinggi, maka ia lebih cepat larut. Okay, itu hipotesis kita. Kemudian, setelah kita buat hipotesis, kita kenal pasti pemboleh ubah. Yang ini saya yakin kamu dah tahu kita ada 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah dimalarkan. Okay, bergerak balas ni apa yang kita nak tengok nanti hasil dia. Dimanipulasi apa yang tak sama dan dimalarkan apa yang sama. Setelah mengenal pasti pemboleh ubah, kita perlu kawal pemboleh ubah tersebut. Dalam sesuatu penyiasatan, satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhati hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pada masa yang sama, pemboleh ubah lain dimalarkan. Okay, dalam situasi tadi, apa pemboleh ubah yang dimanipulasi yang kita perlu ubah adalah suhu air. Yang pertama, kita guna air biasa, air paip pada suhu bilik. Yang kedua, kita guna air yang lebih panas ataupun air yang suhu dia lebih tinggi. Jadi, pemboleh ubah dimanipulasi di sini adalah suhu air. Kemudian, pemboleh ubah bergerak balas, apa yang kita nak tengok hasil keputusannya di akhir nanti. Kita nak lihat garam tu larut atau tidak dengan lebih cepat. Maka kita tengok di situ hasilnya adalah keterlarutan garam ataupun masa untuk garam larut. Kemudian pemboleh ubah dimalarkan, apa yang kita perlu tetapkan. Kita dah ubah suhu, benda-benda lain kita perlu tetapkan. Okay, sebagai contoh, awak guna 1 sudu garam. Okey, jadi ke dalam dua-dua bekas, dalam air biasa dengan air panas, kedua-duanya garam mesti 1 sudu dan 1 sudu. Maka di sini pemboleh ubah dimalarkan adalah jisim garam. Okay, seterusnya, merancang eksperimen. Kita plan dulu kita nak buat apa. Kita tentukan bahan apa kita nak guna, radas apa kita perlu guna, prosedur ataupun langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen, cara kita nak kumpul data serta cara menganalisis dan menginterpretasikan data. Kemudian dah buat eksperimen, kita perlu kumpul data. Yang ini yang kamu catatlah bila kamu buat eksperimen, guru kamu suruh catatkan keputusan, maka itu adalah mengumpul data. Kemudian mentafsir data. Dari data yang kamu dapat tadi, kamu buat tafsiran. Tafsir, apa yang boleh ditafsir, sama ada kita boleh buat pengiraan ke, kita kira-kira, ataupun kita buat graf, kita buat carta, supaya kita boleh menentukan hubungan antara pemboleh ubah bergerak balas dan dimanipulasi. Sebagai contoh, kamu dah dapat data tadi. Okey, apabila guna air paip pada suhu bilik, masa untuk garam tu larut mungkin 15 minit. Tapi apabila kamu ulang eksperimen tu menggunakan air pada suhu 80 ataupun 100 darjah Celsius, masa untuk garam tu larut adalah 5 minit. Jadi daripada data ini kita boleh buat tafsiran bahawa apabila guna air yang panas, maka garam lebih cepat larut. Dan kita buat kesimpulan. Semakin tinggi suhu air, contoh semakin tinggi suhu air, semakin cepat masa yang diambil untuk garam larut. Maka hipotesis kita di awal-awal tadi betul tak? Garam akan lebih cepat larut dalam air panas. Kita buat eksperimen, maka terbuktilah hipotesis kita tadi diterima. Dan akhir sekali, selepas kita buat eksperimen, kita dapat kesimpulannya, semestinya kita perlu
tulis laporan eksperimen. Okey, tulis dalam kertas. Ini adalah cara untuk berkomunikasi secara terperinci tentang segala aspek eksperimen supaya hasil eksperimen dapat dikongsi demi perkembangan ilmu kimia. Jadi ada 11 langkah penyiasatan saintifik, iaitu bermula dengan membuat pemerhatian, membuat inference, mengenal pasti masalah, membuat hipotesis, mengenal pasti pemboleh ubah, mengawal pemboleh ubah, merancang eksperimen, mengumpul data, mentafsir data, membuat kesimpulan dan menulis laporan. Jadi kamu perlu ingat semua ke-11 langkah penyiasatan saintifik ini mengikut turutannya. Baik pelajar-pelajar, jika kamu lihat pada muka surat 10, ada eksperimen 1.1 di situ. Tujuannya untuk mengkaji kesan suhu terhadap keterlarutan garam di dalam air. Sepatutnya eksperimen ini kita jalankan dalam eksperimen di sekolah, tetapi disebabkan kekangan sekarang yang kita tidak boleh hadir ke sekolah, jadi cikgu ada satu tugasan pada kamu untuk minggu ini, iaitu kita jalankan eksperimen ini di rumah sendiri masing-masing. Apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu buat satu video pada saya. Buat satu video rakam di mana kamu menggunakan garam. Minta dulu garam dengan ibu bapa kamu untuk guna sedikit garam, dan kamu perlu sediakan 2 bekas ataupun 2 cawan. Pastikan isi padu air dalam kedua-dua cawan tersebut adalah sama. Kemudian pastikan jisim garam yang kamu gunakan adalah sama. Kalau kamu nak guna satu sudu, yang satu lagi pun kamu guna satu sudu garam. Apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu larutkan garam tersebut. Satu cawan kamu guna air paip biasa pada suhu bilik, dan satu cawan lagi kamu guna air yang telah dididih, air panas. Kamu buatlah eksperimen tersebut, kamu record dan tunjukkan pada saya. Pada cawan yang pertama air pada suhu bilik tadi berapa minit. Maksudnya kamu perlu record lah masa start kamu masuk garam, kamu tekan, tengok jam kamu, kacau. Kemudian bila dia habis larut tu, kamu tengok berapa minit. Pada cawan yang kedua kamu ulang balik, tapi kali ni guna air yang mendidih, air panas. Masukkan dalam cawan. Bila kamu masukkan garam, kamu tengok jam kamu dan kamu kacau, dan kamu tengok berapa masa yang diambil untuk garam tersebut larut. Jadi kamu perlu hantar video itu kepada saya dan saya akan lihatlah eksperimen kamu itu adakah betul, adakah berjaya ataupun tidak. Baik, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.